Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يؤلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam arti kata sebenar-benar syukur yang hadir dari hati kita, yang mana hati ini sedar akan segala yang ada pada diri kita, pada zahir mata kita, ataupun yang kita tidak sedari nampaknya. Semuanya ada itu adalah dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia yang Allah jadikan dalam hidup kita ni, jemaah sekalian, kalau lihat kepada terjemahan dunia dalam perbahasan yang kita bintangkan, yang kita bawakan pada lapangan atau kajian kita, yakni hakikat kehidupan. Itu perkara yang kita tekankan adalah kita melihat tafsiran semula. Kita tafsirkan semula kehidupan. Utamanya dunia ni. Kita tafsirkan dunia dengan pandangan yang sebenar, hak, pandangan yang benar. Maksud pandangan yang benar adalah tidak terpengaruh dengan keadaan dunia itu. Ada orang tafsir dunia ni dalam keadaan dia suka. Mungkin sebab dia senang. Dia senang, lalu dia bagilah tafsiran tentang dunia. Dan dunia ni penting. Dunia ni bagus. Dia boleh membantu agama. Dari satu sudut nampak macam betul lah. Tapi dia bercakap mungkin dalam spek ataupun kedudukan yang tidak tepat. Kerana apa? Waktu itu dia sedang senang. Dunia tu beri kesenangan pada dia. Ada satu ketika ataupun satu golongan yang berbicara soal dunia. Itu dalam keadaan dia tak suka. Sebab apa dia tak suka? Apa kau dapat kat dunia ni? Dia bercakap dari sudut keadaan dia yang telah dilalukan dengan peristiwa ataupun keadaan yang mengecewakan. Jadi kalau tengok dari satu sudut,
yakni dengan keadaan. Itu nampak betul lah. Namun di situ akan ada kekeliruan, yakni berbicara bila melihat keadaan, ianya berubah-ubah, tidak tetap. Dan ianya boleh membuatkan kita keliru. Sebab apa? Dengan susah, dia tak suka. Time senang, mula lupa. Dia berbicara atas ikut ibarat lalang. Maka di sini datanglah perbahasan yang nak menetapkan pendirian, yakni dinul haqq, perbahasan agama kebenaran, yakni cara hidup yang benar, din. Dalam surah Al-Fat ayat 28. Surah Al-Fat ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ketika Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan din al-haqq, yakni agama yang benar. Merujuk kepada yang pertama, agama inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Yakni agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Yang pertama. Din yang kedua, ulama terjemahkan adalah the way of life, cara hidup. Yakni berkisah tentang tadi, susah senang tadi. Sebut cara hidup, melibatkan keadaan kita susah senang. Yang mana membawa kepada cara hidup yang benar. Agama yang benar. Yakni kalau Islam merujuk pada agama yang benar, Islam merujuk pada Allah. Islam ni milik Allah. Betul pelihara sehingga sekarang. Tidak berubah. Fitrahnya tetap. Tinggal lagi manusia yang beralih arah daripada Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tiada lebih tinggi badannya. Kenapa? Pemiliknya maha tinggi. Kalau ada satu golongan kaum tak mau jaga, Allah habiskan kaum tu, Allah ganti kaum lain. Tak ada masalah. No issue. Yang rugi kita. Islam tu memang tinggi dah. Tinggal lagi penganutnya yang tidak mampu mengikut spek itu. KPI. Dia ada spek kan. Dan kita tak boleh meet, tak boleh nak penuhi spek itu. Maka kita takkan bersama dengan dia lah. Maka tercicil lah kita, terjatuh lah kita. Bukan Islam tu jatuh. Islam takkan pernah jatuh. Kerana yang menjaganya itu yang maha kekal, maha kuat. Yang jatuhnya adalah penganutnya. Baik. Dan hidup yang benar. Disebut hidup yang benar, perbincangan dia terbuka je mas sekalian. Kehidupan. Malah kehidupan yang benar, kalau tadi agama yang benar merujuk pada apa yang Allah telah syariatkan, maka begitulah juga kehidupan yang benar, apa yang telah Allah syariatkan. Dia akan merujuk pada Islam nanti. Sebab tu ketika Nabi SAW diutuskan 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, yang tahun ke-23 kenabian itu barulah dinamakan Islam. Dinamakan Islam. Pergerakan, perjalanan agama, yakni Islam itu menyerap masuk dalam kehidupan. Sepatutnya dia sebati. Dia kafah. Dia bukannya simbolik. Dia agama Islam bukan diterjemahkan dengan simbol-simbol. Sebenarnya tak ada. Simbol ni yakni hanya nampak pada luaran tapi tidak pada dalaman. Islam ni dia tegak daripada dalam akar roh. Sebab tu bermula dengan iman ni, perbincangan dalam hati. Tasdiqu bil qalbi, hati. Hati ni benda bukan nampak, hati gaib. Bila gaib bukan tak ada, tapi perbincangan yang mengatasi benda.
mengatasi benda ni lebih besar lah. Contoh apa? Udara. Contoh udara. Kalau belajar sains tu, gas cecair pembejal. Kalau setakat pembejal macam contoh dah masjid, tak jauh lah masjid. Batu. Banyak mana batu kita boleh bincang. Banyak yang kita nampak. Kalau cair, setakat mana lah. Bila yang tak nampak mana? Udara tak? Sekarang kita cerita bab udara ni. Bab udara ni luas ni. Lihat. Itulah dia. Menguasai bidang itu, maka dia menguasai semualah. Menguasai udara kan. Perbincangan tentang udara. Tak nampak. Tapi tak bermakna tak ada perbincangan. Yang mana masuk dalam bidang sains, perbincangan tentang udara, macam-macam formula keluar masalah. Terutama yang buat kapal terbang. Yang buat kapal terbang tu dia kena mahir tentang teori-teori udara lah. Prinsip Bernoulli, momentum, kajian semua tu kena. Akhirnya besi terbang. Luas perbincangan. Itu gaib. Dia mesti diperhalusi perbincangan yang mengatasi benda. Bukan tak ada, dia mengatasi. Perbincangan yang tidak terhad pada satu lingkup saja. Dia meliputi. Sepatutnya dia meliputi. Itu yang kafah tu. Baik. Maka bila sebut tentang kehidupan yang benar, ya mestilah meliputi kehidupan yang meliputi atau dibangunkan dengan kebenaran. Jadi kebenaran merujuk kepada Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Bila merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala, di sinilah barulah kita atur balik dengan akal yang Allah berikan. Di situlah kita akan bentangkan balik makna atau takrif-takrif yang kita kena ikut daripada asal muasal. Sebagai contoh takrif kehidupan dunia. Yang benarnya apa Allah kata? Penciptanya kata apa? Bukan sebab kita susah ke senang ke. Maka tahulah perjalanan kita ni. Sebab yang benarnya hanya yang menciptakan. Kita ni ciptaan. Ciptaan tidak boleh buat takrif sendiri. Boleh takrif air kita buat. Air ni bagi nama sendiri boleh. Tukang buatlah bagi nama. Dia tak ada tiba bagi nama kan. Sebab tu takrif ataupun kalau kita pergi pada banyaklah kalau syarah mana-mana kan dia pergi pada istilah dulu dalam bab bahasa. Kena kuasai bab takrif dulu kan. Dan bab takrif ni dalam perbahasan kejadian manusia ni maksudnya. Di manakah kedudukan kelebihannya Nabi Adam AS sehingga para malaikat itu kena respect. Semua malaikat respect kejadian Nabi Adam AS. Kenapa? Kecuali iblis. Kerana Allah SWT memberikan kelebihan kepada khalifah yang bernama manusia yang diketuai oleh para rasulnya, Nabi dan Rasulnya. Itulah bermula dengan Nabi Adam AS dalam Al-Quran. Manusia pertama. Ketika itulah Allah nak jadikan manusia khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ni kita nak pergi pada takrif ni. Sebab manusia ni kadang dia lupa bahawa pertama kedudukan dia hebat. Bila hebat, dia boleh kehebatan dia tu tanpa sedar dia boleh bercakap. Dia boleh explain. Kadang sebab tu kadang-kadang ada orang tu hebat explain tapi tak hebat buat. Tapi yang hebat tu memang explain bercakap. Tapi susu-galuh macam mana boleh bermula tu? Kehebatan itu memang dimulakan oleh Allah SWT pada kejadian manusia ni dengan berkata-kata. Yang ni ta'rif. Ketika malaikat bertanya kepada Allah, kelebihan manusia ni bukankah nanti akan buat kerosakan? Qalu attaj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Bukankah nanti kejadian manusia ini akan berlakunya pemusuhan, pertumpahan darah, dan yang berlaku pun sekarang ni kan, musuh tu terus cerita lah. Orang kata apa, rambut sama hitam mati lain-lain. Macam gitu ubat dia pun cerita sampai tahap situ. Rambut sama hitam, mati lain-lain. Bab musuh memang berlaku. Bab gaduh jadi biasa. Kalau tak bergaduh, bukan manusia namanya. Takkanlah tak boleh bergaduh. Dia nak ikutkan tentang lumrah manusia tu. Walhal ada perbincangan manusia yang berbeza. Ini manusia yang terpilih sepatutnya. Tapi kadang manusia memilih untuk jadi biasa-biasa. Malah hati-hati jadi biasa ni. Sebab dia lebih rendah daripada biasa tu nanti. Summa raddadnahu asfala safilin. Manusia Allah jadikan kita ni, Allah jadikan kita. Tak ada pilihan, kena jadi yang ahsan. Tak ada pilihan sebenarnya, patutnya. Sebab kalau tidak jadi yang ahsan, yang terbaik, maka akan jadi terburuk. Jatuh paling rendah sekali. Martabat paling rendah. Balhum adal, Allah kata, lebih sesat dari binatang. Ulaikal an'am balhum adal, lebih sesat. Dia akan buat kerosakan-kerosakan tadi lah. Bergaduh. Malaikat berkata kepada Allah, bukankah manusia ini akan buat perkara begitu? Ini perbincangan panjang ni dengan maksud Al-Mufassir mengatakan seakan malaikat mendapat gambaran bahawa kita punya kejadian jemaah sekalian beberapa kali cycle. Tak tahulah berapa kali. Cuma kita rujuk dalam Quran. Bermulanya kita dengan Nabi Adam AS. Itu tak tahu kalau saya boleh gambarkan set yang keberapa. Allah Alam. Tapi ikut kalau dalam dapatan ekologi, kaji-kaji tentang fosil-fosil ni, maka wujud yang terbaru ni, yang terdekat ni, Mek Keledong ni, cerita tu di Gua Musang. Tak jauh dekat ni. Sini ada orang Gua Musang. Orang Kelantan ada. Pergilah tengok. Balik ni, cuti-cuti ni. Ni. Cuti sekolahan ni. Kalau lu Gua Musang ni, cari mana Mek Keledong. Tapi hati-hati. Jumpa rampak belang. Seko tak jumpa lagi tu. Ada ekor. Seko dah kena tangkap tak? Seko tak tahu apa cerita dia. Mana dak dia highway tengah buat tu. Skos kan. Lagilah kawan. Mek Keledong ni berusia 14,000 tahun. 14,000 tahun. Memang Mek tu memang orang perempuan lah, bentuk perempuan. Ada tuan boleh tengok dalam medsos. Type manusia Mek Keledong keluar. Dan ada juga kajian mengatakan yang ada di Laos pun ada 30,000 ke 80,000 tahun. Wallahualam. Tapi memang bila ada jumpa tu, mana kewujudan tu, memang Al-Quran tu benar. Kita ni, ulama tarikh meletakkan zaman kita ni 6,000 tahun. Nabi Adam AS sampai sekarang 6,000. So kalau 14,000, dah 2 kali lipat tu. Wallahualam. Tapi cerita ni begitulah keadaannya. Namun di sini perkara pentingnya adalah di sebalik pertanyaan malaikat itu Allah menjawab dengan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tak tahu apa yang aku tahu. Kemudian apa yang berlaku kepada Nabi Adam AS? Allah mengajarkan. Sebab tu manusia berbeza dengan kejadian yang lain. Kalau manusia nak jadi manusia, kena diajar. Kalau dia biarkan, tak jadi manusia ni. Tak ada peradaban. Tengok, bila tak ada peradaban kehidupan, bila diajarkan. Memanglah manusia tu hebat lah. Hebat tu bila diajar. Kalau tidak diajar, kurang ajar. Bila kurang ajar tu pening kepala kita. Ingat, manusia yang tidak diajar memang kurang ajarnya, kurang diajar.
Bila kurang diajar, dia punya kerosakannya lebih bahaya daripada binatang buas tu. Harimau makan pun, harimau ke binatang buas tak ada akal. Makan dia tu terhad manusia ni yang Allah bayarkan salah guna. Dia punya makan manusia tu kawan makan kawan tu, jangan main. Makan tu bukan main-main ni makan tu. Kerak 8, kerak 12, bakar pun ada. Rimau geleng kepala. Allah membazirnya daging dia tu. Dia buat gitu. Dia curah dengan api. Ada curahkan minyak, dia kerak 18, tabur-tabur. Ada tabur-tabur ada. Zaman sekarang dengar, Ya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Zaman-zaman penghujung ni. Habis semua penyakit tu ada zaman sekarang. Dulu, sekarang, kumpul semua. Wah. Pergaduhan, permusuhan. Tapi bermula dengan apa? Nak keluar daripada keadaan bermusuh, bergaduh, bisa ringkaskan perbahasan ni. Bila salah takrif ni, dia tak tahu apa-apa, tiba-tiba dia hidup saja, tanpa ada orang ajar dia. Ni kita bahasa mudah lah. Kalau kita sebut, marilah menuntut ilmu, tuan-tuan. Kewajipan untuk ilmu. Kita pun dengar macam statik, ni macam, ya tahulah ilmu. Tapi cuba kita ubah sikit. Hidup ni kalau tak ada orang ajar, tahu ke hidup? Tu, pandai hidup tu siapa ajar tu? Aku tahulah. Aku tahu tu macam mana? Macam mana aku tahulah? Aku tahu tu macam mana? Sedangkan kita tak tahu. Alamal insana ma lam ya'lam. Maka di situlah sepatutnya sifat manusia yang mesti mendekatkan diri, mencari fitrah dia, mencari diri dia kepada penciptanya. Inilah belajar, cari ilmu. Sehingga kan Allah SWT merakamkan dalam Quran surah Baqarah ayat 31, tadi 30 tu. Ketika perbualan, tengok bagaimana permulaan cerita kejadian manusia, Al-Baqarah ayat 30. Di situ juga dirakamkan ayat tadi, yang 30 tadi. Qalu ataj'alu fiha tu. Di situ Allah rakamkan situasi lah. Situasi wujud persoalan dalam kejadian kehidupan. Yang mana persoalan itu adalah persoalan yang membawa kepada kehancuran. Nanti berlaku apa-apa kan? Nampak? Tadaburnya ataupun ambil ibrahnya ayat tu. Memang hidup ni mas sekalian, kita tak boleh nafikan nanti kan berlaku apa-apa rosak dia yang macam mana? Nampak tak? Contoh ayat 30 ni kita ambil kefahaman macam ni. Bila kita nak buat satu perkara yang baru, buat barulah. Baru ni maksud buat lagi ke, nak buat balik ke, barulah. Allah Ta'ala Maha Pencipta kan. Boleh je, kalau kejadian lain tak ada pun perbincangan. Allah jadikan langit, alam 6 hari. Tak ada siapa. Allah tak wujudkan perbincangan. Tapi tiba-tiba kejadian manusia, kenapa ada wujud pertanyaan? Katalah, kita nak bina satu barang baru, rumah tangga kata. Bukankah nanti rumah tangga ini akan menyebabkan permusuhan, pergaduhan, pertumpahan darah? Kenapa tak timbulkan persoalan? Ke awal-awal masa buat kahwin dulu, terus nampak, seronoknya, nanti kan kita sama-sama ni anak, cucu, nanti kan bahagia sampai ke jannah. Ya, are you sure? Itu ayat dia. Are you sure? Rupanya betul. Sebenarnya itu ada ke depan. Dunia ni, ni keadaan yang tercatat dan tercatat dalam kalam Allah, Quran. Maka memang kejadian manusia ini kalau tidak dipersiapkan, tidak dimulakan dengan wa'allama adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika. Kalau tidak dimulakan dengan memahami, tak nak belajar, tak nak ambil tahu, terutamanya tentang takrif.
ataupun the meaning, maksud hidup ni maksudnya apa, ni maksudnya apa, maka berlakulah kehancuran. Tapi kalau dia mengambil faham, mengambil tahu, mengambil maksud, nak tahu apa, maka dia akan terhindar daripada perkara itu. Maka Allah SWT mengajar Nabi Adam AS seluruh tarif, seluruh nama-nama benda, seluruh, yang sehingga kita boleh berkata-kata dan mentarifkan sesuatu perkara ini, sehingga kita boleh terjemahkan. Itu bukan tiba-tiba ada. Kita boleh bercakap macam pagi ni, contoh Allah tadi saya boleh berkata-kata, susun kata-kata ayat, nama-nama semua disusun, dikompilkan sehingga kita boleh dengar dan dapat faham. Tuan-tuan pun dapat rolling balik dan boleh bercakap. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan pada manusia agar digunakan untuk mentakrifkan. Itulah wahyu yang pertama, kesinambungan daripada Al-Baqarah 30 tu. Itu Nabi Adam AS. Cuba lihat wahyu yang pertama tu pada Nabi Muhammad SAW, Khatamal Anbiya, penutup bagi para Nabi dan Rasul. Dan waktu itu apa yang berlaku peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu peristiwa jahiliyah, pergaduhan, permusuhan, pembunuhan. Dan setiap zaman para anbiya itu berlaku begitu, sifat-sifat manusia yang akan cenderung, yang tidak mahu dimulai atau memulakan hidup ini dengan takrif yang sebenar. Dengan siapa? Itulah wahyu yang pertama. Iqra, bacalah. Bacalah. Jangan baca sendiri. Kau tengok kan macam hidup ni macam keras betul lah hidup ni. Memang keras. Kalau keras, kita pun kena keras 2 kali keras. Kalau tidak, orang pijak kita. Oh, dia ikut dia. Boleh. Boleh. Sebab bila Allah bagi kita ability, kelebihan, kemampuan untuk melihat, ada akal. Kalau tidak dibentuk, dibawa dengan bacaan ataupun dengan ilmu yang kembali kepada pencipta. Yang ini, Iqra Bismi Rabb. Nampak? Ini saya nak takrifkan, sebenarnya cerita balik nak takrif tadi tu. Betapa kita hari ini semua sekalian, apabila kita melihat kerosakan dalam kehidupan, kita fokuskan pada perbincangan hidup ni, adalah kerana manusia mandai-mandai. Tentang lah dia ada akal, tentang boleh bercakap, tapi bercakap dia, ya Allah. Mana yang boleh tahu tu, boleh beza, dia akan boleh beza lah. Macam Allah takdirkan saya belajar dalam bidang kehidupan ni, akidah dan tasawuf sebagai contoh. Usulnya itu, usul ilmu yang kita akan gunakan untuk trace balik, adakah pahaman tafsiran dia itu selari tidak dengan kebenaran. Apa dia? Balik pada akidah nanti. Bercakap dia, berkata dia. Dan bagaimana nak tafsir kehidupan pula? Nak tengok kaedah, tengok kehidupan pula, dia bercakap. Maka kembali kepada kaedah, dan dalam kajian yang kita bawa ni, itu ikut sifat wajib bagi Nabi SAW. Soft. Sidik, amanah, fatona, tablik. Soft. Ni kaedah yang kita bentangkan. Bila ada kaedah ni, yang kita akan boleh kenal pasti. Nanti kalau kita belajar pelan-pelan, tengok, insyaAllah. Kita boleh kenal pasti yang mentang-mentang, bahasanya saya alih bahasa balik, mudah bincang. Mentang-mentanglah kamu boleh bercakap, mentang-mentanglah kamu ada pengalaman, cakap saja, tak ikut kebenaran. Tengok usul yang pertama. Usulnya, kaedahnya benar. Seluk dia. Asas yang pertama, sidik. Nampak? Sidik. Itu asas. Sidik, jujur. Jujur. Benar. Kalau bagaimana iman, tasdik. Membenarkan dengan hati. Maka jujurlah mentakrifkan sesuatu itu, berkata tentang contoh kehidupan. Memberi takrifan kehidupan bukan dengan keadaan dia suka tak suka, tapi memberi takrifan kehidupan dengan kebenaran. Apa Allah kata?
Walaupun contoh, Allah bagi dia dunia dia banyak ni, kesenangan, kemewahan. Allah kata, kesenangan, kemewahan itu mata'ul ghurur, penipu. Cakap apa? Mainan semua tu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Permainan dan seni gurau. Kenapa awak serius sangat? Ataupun bila ada tu, bila dah ada tu, dia buat serius tu. Lain macam perangai dia. Mainan tu. Mainan maksudnya benda tak boleh jadikan dia sebagai sandaran. Mainan. Tak boleh. Kalau dah pakai kereta mewah, dah, oh ni berjaya. Tak boleh. Tak boleh nak jadikan sandaran berjaya sebab tu mainan. Anak kita bawa duit mainan. Tiba-tiba kita kata, kaya kamu, ya. Boleh ayah pinjam duit kamu, duit Saidina. Ayah nak berapa? Cakap tu. Nak pula anak pula jenis lukis duit, lukis. Oh, pencetak duit sendiri. Atau anak dia print kat rumah. Kenapa kita tak angkat anak kita yang cetak duit sendiri itu sebagai orang kaya raya? Kenapa? Duit mainan katanya. Itu pun cakap anak kita. Pandai cakap. Duit mainan. Itu anak lelaki, anak perempuan beli pinggan mangkuk. Ini pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk apa? Pinggan mangkuk mainan. Ini yang kamu kata sih. Kita pun ini mainan semua ni. Dia tak tahu. Duit yang kita pegang sekarang kat tangan apa? Mainan juga. Tapi jangan buat main, jangan ambil bagi baling-baling pula. Dia mainan lain pula cerita mainan tu. Periuk-periuk yang kat rumah tu bersusun-susun bertingkat-tingkat tu. Mainan semua tu. Mainan ni bila pergi kepada alam dunia ni nampak macam real, rupa mainan juga. Kita berada di alam budak-budak dulu. Cuba perhatian ni kadang-kadang kena fikir ya tafakkarun. Sebab kita nak ni kita kena renung fikir. Kenapa Allah takdirkan budak-budak suka main kereta, main duit, main masak-masak. Ketahuilah bahawasanya anakku, kamu sedang didedahkan dengan dunia itu permainan. Ketahuilah bahawa anakku, keretamu yang kecil itu kamu buat main warna kuning itu, walaupun bertukar saiznya besar, nanti kamu boleh bawa. Ketahuilah wahai anakku, kereta itu juga kereta mainan. Nama kan? Anak saya, laki, Khalis tu, Qayyum tu. Dia suka main kereta kan. Orang berdejar 5. Seorang 2 tahun. Belilah kereta kecil-kecil kan. Biasa kereta-kereta kecil, kereta apa, Hot Wheel lah, apalah. Kereta remote. Warna kuning, warna merah, warna biru kan. Sekali tuan. Lalu belakang kita buat kereta warna kuning kat belakang tu. Kereta Porsche. Tahu nak saya kata apa? Kereta mainan. Betul kata ni. Dia boleh tengok kita sebesar kereta mainan. Nampak tak? Nampak. Betul teman sekalian. Ada tak pernah kita talikan tarikh hidup dengan Quran? Baca dia. Tapi nak meskan tengok. Kadang baca, itu hati-hati. Al-Quran ni iman, bukan bacaan lisan semata-mata. Walaupun ada bacaannya, qiraat. Tapi duduk Al-Quran ni iman. Zalikal kitabul la raiba fih. Ini kitab, tak ada keraguan. Kadang bergaduh soal mainan ni. Kita marah anak-anak kita bergaduh. Kau ni berebut mainan. Ya Allah. Mak budak pun berebut juga. Berebut juga perangai. Teruk lagi. Apa beza? Sama. Tak ada nilai. Macam mana kita tak ada pandang duit anak kita yang Saidina lah, cop lah, duit apalah macam-macam yang ketah-ketah tu. Tak ada nilai. Wallahi mas kan, duit yang kita ada sekarang ni pun sebenarnya di sisi Allah tak ada nilai. Peringkat awal tu peringkat, orang kata apa, preview, memperkenalkan. Tapi alangkah malangnya tidak memberi kesedaran sehingga terbawa-bawa sampai besar.
tak bermain dengan permainan itu, dan yang paling parah, dipermainkan. Dilekakan. Apa ciri mainan tu? Anak kita main kita kan leka mainnya. Lepas dah leka satu, lepas satu beli. Lepas tu pakai bukannya semua pun. Yang lebih parah, dia campak-campaknya lagi. Hebat mana mainan tu. Try lah beli lagi tengok. Tengok apa dia buat kat mainan lagi. Cabut dah tayar dia. Mana pergi tayar ni tu? Senyum dia. Leka. Dihancurkan. Direbut-rebutnya. Cuba kati balik ni tengok. Tengok anak kita main. Kita main ke perhati. Betul lah kuliah tadi tengok. Dahsyat lagi main ni. Main handphone. Leka lah. Betul lah tu. Kita marah. Kamu ni leka main game handphone. Sama juga. Maknya pun leka juga dengan masalah hidup ni. Masalah hidup kehidupan ni semua permainan. Dilekakan. Dilalaikan. Daripada ala zikrillah. An zikrillah. Ingat Allah. Dilekakan kita. Macam tak ada Allah atau ayat dia. Leka juga. Anak kita main macam tak ada mak ayah. Mana mak dia? Dia macam kita macam lah. Main kat padang kulu, pilih kulu kita. Mana mak dia ni? Mana mak dia ni? Macam tak ada mak ayah, tak balik rumah. Main macam tak. Kau ni. Mak dulu tak lah tuan-tuan. Masih lagi kita tunggu dah babi tu. Siap dengan getah paip. Lebar, kelepam kena biji. Lebuk masuk ke rambut. Senam tak balik-balik. Macam tak ada rumah. Dah kita main dengan dunia ni sibuk. Kalau anak-anak pentadbir je menjaga dia mak ayah. Betul. Tapi bila dah besar, tahapan tingkatan malah daripada anak lagi dididik yang menjaga kita Allah. Dah besar, siapa jaga kita? Kamu dah besar nak pandai-pandai jaga diri sendiri. Siapa kata pandai-pandai jaga diri sendiri? Nak ni kamu tengah kecil ni. Mak ayah jaga. Terjemahan sebenarnya Allah jaga. Kamu ingatlah. Di saat kamu dah besar nanti. Walaupun mak ayah tak ada dengan kamu. Allah ada bersama kamu. Kamu rasa tak Allah jaga kamu? Kerja sampai tak ingat dunia tu. Tak cukup tanah. Rumah Allah pun tak nampak. Tu bahasa mudah tuan bawa macam itu. Main sampai tak ingat balik. Kan kita marah anak-anak. Kamu main sampai tak ingat balik, tak jumpa rumah. Dah tu yang bekerja sampai tak ingat rumah Allah tu. Apa beza? Yang duk galik dengan suasana main masak-masak pula masak. Dia lupa nak makan. Mak masak lah kata. Ni saya buat perbandingan ni sebab nampak. Masak-masak ni pula galik suami isteri je lah bawa kahwin. Galik berdua. Dia tak nampak siapa yang bagi kasih sayang. Lupa galik. Dia nampak isteri dia lah, nampak suami, nampak isteri, nampak suami. Awak lah nyawa saya. Awak lah nafas saya. Awak lah sedap. Awak masak awak. Yelah, kalau tak ada saya, awak tak terjaga. Tahu tak apa. Galik. Memang macam main masak-masak. Kita mak ayah dengar, apa benda lain baby sesuatu ni. Kau jangan apa? Main. Ni hidup. Bila dia tidak balik pada yang hak, main-main banyak. Ini bahasa dia. Ini bahasa tentang pengajian kehidupan. Bila kita ada uslub perbahasan tu, kita boleh terjemahkan balik. Banyak main-main. Kalau tidak balik kepada ta'rif yang sebenar tadi sidik. Jadi, bila ta'rifkan balik macam tadi, kita dah ta'rifkan salah satunya adalah bila Allah letakkan kehidupan itu. Apa ta'rif? Di dunia ni. Walaupun Allah bagi kita semewah-mewahnya, sesenang-senangnya, ketahuilah bahawasanya. Dan dunia memang Allah ta'rifkan senang. Allah tak ta'rifkan susah. Dunia ni mas sekalian, Allah ta'rifkan senang.
Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata' kesenangan. Kesenangan yang menipu. Menipu ni, kesenangan nipu ni bukannya kesenangan yang kita kata ni semua tipu semua. Mainan tadi, kita nak bagi tahu nilai tak ada. Nilai ni maksudnya, contoh, ni kita, nanti kita sambung lain. Tapi tak boleh terjemah sikit. Nilai ni maksud begini. Tadi kita bincang bab duit kertas Saidina, budak-budak tadi. Kita katakan kita, ni mana laku duit ni? Kertas ada, tapi siapa yang iktiraf ni? Tu faham tak Ziman? Siapa iktiraf duit ni? Tak ada kan? Tak laku. Okey, sekarang ni bila dah besar, duit ada yang iktiraf bank negara lah. Betul lah kan? Okey. Tapi perbahasan begini. Mula dipanggil kaya. Ada duit, kita panggil orang kaya. Baik. Mata'ul ghurur ni, menipu ni kalau tak ada pihak berkuasa atau maha berkuasa endorse, bagi izin pakai kaya tu, duit tu apa pun tak ada nilai. Sama macam Saidina tadi tuan-tuan. Kita nak pegang duit yang tak dipanggil kaya. Nak. Apa guna? Sama je. Sama. Katalah semua dalam dewan ni, semua dalam masjid kita masing-masing ada 100 juta. 100 juta tapi kaya tak ada. Tak ada value. Tak boleh pakai. 100 juta apa? Rupiah. Tak boleh pakai. Buat apa Ustaz rupiah? Urusan dalam ringgit Malaysia saja. Kesenangan yang menipu jangan tertipu. Yang bagi endorse tu, dapat izin tu, bukan dengan orang. Tapi sifat tu. Mula kita belajar lebih dalam. Kaya, macam itu je maksudnya. Nah, dia kata takrif tu nama takrif. Kita mentakrifkan, melihat semua, mendefinasikan semula. Mengikut kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung pada sidang akan datang. Akan mampu insya-Allah, mudah-mudahan. Banyak lagi perkara yang kita boleh kupas kembali agar satu, kefahaman kita lurus, hati kita tenang. Kefahaman, fikiran kita lapang, hati kita tenang. Kalau fahaman kita salah, serabut, hati kita pun kusut. Fikiran kusut, hati serabut. Sebalik. Fikiran kusut, hati serabut. Fikiran lapang, hati tenang. Nak lapangkan fikiran, takrif tu kena tepat. Baru kita buka fikiran, hati kita tenang. Tenang ni pula ditambah, dibangunkan dengan kebenaran tadi. Dia lagi selari insya-Allah. Wallahu alam, mohon maaf bila saya ada kekurangan, terkasar kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh berkah. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bissawab.